sebenarnya slide ni saya dah ada share sebelum ni. Okay, kalau siapa yang dah buka tengok tu mungkin tengok sikit apa dia ada kandungan dalam ni. Hari ni kita cuba tengok kat semula lah. Okay, berkenaan dengan linear motion. Sebab sebelum ni kita dah cover sikit lah. Okay, ada lecture note yang saya bagi. Sebenarnya lecture note tu dalam PowerPoint ni extract daripada lecture note tu lah. Dan yang ini mungkin kita cuba simplify dan saya cuba terangkan dalam bahasa yang paling mudah sikit lah. Kalau nak baca mungkin agak complicated sikit lah. Kalau kita tak nak faham kan. Okay, kita tunggu beberapa minit sikit lagi. Okay. Dan saya rekod lah dia punya konten ni saya rekod, nanti saya akan masukkan dalam saya share lah. Saya share dia punya video dan juga saya akan masukkan dalam YouTube lah. Saya cuba edit apa sikit dan saya masukkan dalam YouTube. Okay, yang sebelum ni saya ada masuk dalam YouTube untuk chapter yang pertama. Semua pun kita ada cover sampai chapter yang kedua. Jadi saya potong untuk chapter yang kedua. Dan hari ini saya cuba sambung dan bila complete nanti chapter yang kedua saya cuba combine semula lah chapter yang lepas dengan yang sekarang. Okay, untuk hari ini kita cuba highlight semula lah berkenaan dengan lecture yang lepas. Macam tu lah. Okay, kita boleh mula lah. Okay, slow lah, nanti ada yang lain-lain yang nak join. Okay, kita slow kita start lah. Kedua ini berkenaan dengan linear motion. Okay, dalam linear motion ni kita ada tiga parts lah. Kita sebut sebagai subtopik. Yang pertama sekali kita ada equation of linear motion, persamaan linear motion. Okay, persamaan ni kita ada beberapa persamaan lah. Okay. Linear motion ni boleh ada dua keadaan lah. Satu keadaan gerakan yang merata, horizontal. Satu lagi kita sebut gerakan yang menegak. Okay. Menegak ni kita baling objek naik ke atas dan juga kita lepaskan objek turun bawah lah, macam tu lah. Ataupun kita ada dua motion sekali lah. Kita lontar dia naik atas, kemudian objek tu at some time dia turun bawah. Okay. Jadi ada dua gerakan linear lah. Linear ni maksud dia garis lurus lah. Jadi selepas kita faham macam mana proses gerakan garis lurus ni, sama ada menegak atau mendatar, rumus dia sama saja, cumanya kalau melibatkan gerakan yang menegak ni dia ada dikenakan oleh pecutan graviti, yang mana nilai dia G sama dengan 9.81 okay. Jadi dekat sini bila kita faham untuk gerakan dua gerakan ni, jadi kita boleh proceed untuk gerakan projectile motion lah. Yang ni projectile motion ni melibatkan gerakan 2D lah. Maksud dia ada gerakan paksi X dan juga dia ada gerakan pada paksi Y, ataupun kita sebut gerakan mendatar dan juga dia ada gerakan menegak ataupun gerakan ke atas ataupun ke bawah. Yang ni contoh dia macam gerakan motion yang kita lontar objek bersudut.
ataupun kita nak launch kita punya misail daripada satu point ke satu point. Yang ni kita discuss dia menggunakan 2D saja. Cumanya kita fahamlah macam mana 2D function. Ada situasi yang lebih complicated kalau kita gunakan kaedah 3D lah. Kalau real life punya kita guna 3D lah. Jadi 3D ni banyak dia punya variable paksi Z sekali. Jadi agak complicated. Untuk situasi 2D ni pun dalam proses saya nak terangkan nanti mungkin ada yang tak berapa nak faham lah sebab dia kena faham konsep-konsep dia dulu lah. Jadi kita pergi satu-satu dulu lah. Yang pertama sekali untuk gerakan linear motion ni kita kena gerakan linear ini pada asalnya adalah gerakan 1D lah. Kita katakan gerakan yang mana ini melibatkan maklumat-maklumat yang sebelum ni yang kita dapat seperti jarak kita ada ataupun displacement perbezaan distance jarak dengan sasaran disebabkan oleh kita ada kuantiti vektor dengan kuantiti skala macam tu lah. Kemudian kita ada speed, velocity dan acceleration dan lain-lain maklumat yang kita boleh dapat seperti masa kat situ sekali lah. Jadi parameter ini sebenarnya kita akan guna nanti dia akan membentuk satu rumus yang mana banyak kita akan guna rumus ni sama ada horizontal motion ataupun vertical motion. Kita sebut sebagai free fall lah. Dan juga maklumat formula-formula ni kita akan guna semula dan kita pecahkan kepada dua motion lah. Satu motion untuk projectile punya, untuk horizontal dan vertical. Nanti kita tengok. Ada beberapa macam persoalan lah kalau kita nak tengok apa beza di antara jarak dengan sasaran kat sini. Kita ada laju dengan halaju. Kita ada jisim dengan berat, weight tu adalah berat dekat sini ya. Kalau kita tengok punya actually untuk 1 dan 2 ni, 1 dan 2 untuk 1 dengan 2 ni actually dia punya unit dan juga dia punya kuantiti adalah samalah. Kalau untuk distance displacement ni dia punya unit dia adalah meter lah. Dan kita ada laju dengan halaju, dia punya unit dia adalah meter per saat. Dia punya unit still sama lah. Kalau untuk beza dia dari segi dia punya vektor dengan skala yang kita belajar dalam bab 1 sebelum ni, kalau distance ini dia tak menunjukkan arah dia lah. Kita tak tahu arah. Kalau displacement masuk dia ada arah. Contohnya kalau kita ada satu point ke satu point, kita kena ambil kira daripada point awal dan point akhir. Dia akan tolak perbezaan tu. Contohnya kalau kita pergi daripada point KL pergi JB, patah balik ke KL macam tu lah. Jadi displacement dia adalah kosong lah sebab dia patah balik ya. Kalau distance dia travel katakan one way pergi 300 km, dia kembali 300 km, distance dia dalam 600 km lah macam tu. Kalau displacement masuk dia perbezaan jarak daripada point dia start dan point yang akhir. Jadi kalau dia pergi katakan daripada KL, dia pergi ke JB, dia patah balik singgah dekat Seremban katakan, different between KL dengan Seremban tu dia ambil. Itu adalah displacement lah macam tu. Ataupun kita sebut sasaran. Jadi untuk kita bincang berkenaan dengan sasaran ini, dia beza dia dari segi kuantiti skala dengan vektor. Untuk sasaran ini kita kategorikan sebagai kuantiti vektor. Sebab dia ada value dia, ada nilai dia dan dia juga ada arah yang kita nak bincang macam tu. Jadi untuk yang nombor 2 ni kita ada speed dengan velocity, unit dia sama tapi dia dari segi velocity ni ada vektor lah, dia ada arah laju dia. Hala, kalau bahasa Melayunya hala ni ada arah dia dan laju dia kombinasi dua kataan lah. Jadi dia ada nilai dia
mewakili unit dan juga dia punya arah dia. Untuk speed, untuk laju ni dia tak ada arah, dia hanya value saja. Untuk yang nombor 3 ni, perbezaan di antara jisim dalam kilogram unit dia, tapi weight ni dalam unit Newton. Dekat sini weight ni ditindakkan oleh gravity lah. Kalau dalam formula nanti kita akan jumpa lah dia punya force of due to gravity equal to m darab dengan a kat sini. Okay, yang mana jisim dia akan darab dengan nilai gravity itu akan dapat dalam unit Newton. Newton itu adalah unit gravity unit lah, yang mana kombinasi daripada unit-unit asas yang sebelum ni yang kita belajar. Jadi beza dia dekat sini unit tak sama antara ni kilogram yang ni dalam Newton, dan juga dari segi dia punya arah dia. Okay, yang mass ni dia tak menunjukkan arah, yang weight ni dia menunjukkan arah, dia ada perpendikular lah, bersudut tepat dengan permukaan yang dia duduk. Okay, contoh kalau kita ada apa ni, ni boleh. Sekejap. Kalau objek tu duduk dekat permukaan macam ni, okay, dia punya weight dia, arah dia ke bawah macam ni lah. Untuk. Okay. Kalau objek itu duduk incline plane, nanti kita akan jumpa force dekat incline plane ni. Objek duduk dekat permukaan yang condong kat sini. Jadi weight dia, gravity dia masih lagi turun macam ni lah weight dia. Okay. Macam tu lah. Kalau yang tadi saya sebut perpendicular to the horizontal surface, yang ini horizontal surface yang sudut dia dekat sini lah. Okay. Yang untuk sini dia masih lagi ni. Ini adalah weight dia. Macam tu lah. Ini adalah weight dia. Okay. Ataupun dalam situasi di mana kalau kita ada satu permukaan yang tegak sini, kita ada objek kat sini. Katakan kita bagi force dia macam tu lah. Contoh dia kalau macam kita ada buku lah, kita tolak dia guna tangan dekat dinding lah maksud dia. Tak mau bagi jatuh. Ataupun ada objek lain yang kita apply force tak bagi jatuh. Jadi dekat sini weight dia masih lagi bawah macam ni lah. Macam tu. Ya. Dan yang ni benda-benda ni weight ni nanti kita tengok pada bab yang next punya bab lah, iaitu force lah nanti. Okay. Selepas kita tahu apa ni, persamaan linear. Jadi dalam persamaan linear itu dia akan keluar satu teorem lain, okay, yang mana dia ada kaitkan dengan daya kat sini ya. Ni F lah, force kat sini. Berapa value dia. Okay. Yang nanti kita tengok. Okay, beza dia dari segi yang ni weight ni adalah kuantiti vektor, mass ni adalah kuantiti skala. Okay, yang sebelum-sebelum ni kita ada berkenaan dengan objek yang objek melibatkan objek yang bergerak, jadi dia kena ada reference point lah. Kalau reference point biasanya dia ada reference point, kalau dalam bumi ni dia ada reference point, ada point-point dia lah yang kita boleh apa ni, differentiate dia punya velocity dia lah dengan point. Contohnya kalau ada satu objek dia tak bergerak, satu objek bergerak, reference point dia okay, different di antara halaju yang tak bergerak dengan bergerak. Kalau ada dua-dua objek yang bergerak, okay, dia ada relatif lah, macam ada kereta dipandu pada halaju berbeza dengan halaju kereta sebelah lain, dia potong katakan lah. Jadi ada relatif apa ni, velocity kat situ lah. Okay. Jadi dekat sini, ini pun saya dah cerita dah berkenaan dengan speed. Saya tak nak ulang mulalah berkenaan dengan speed ni. Ada sikit lah. Kita ada, sebenarnya speed ni dia melibatkan apa ni, rumus lah. Kita ada guna rumus lah. Kita ada apa ni, velocity, apa ni, V equal to jarak bahagi dengan masa lah macam tu. Okay, ini rumus lah. Ataupun meter per second lah macam tu. Okay. Jadi rumus ni memang kita kena tahulah, rumus yang asas yang mana unit dia ini meter per second ni adalah unit SI unit lah. Dia boleh datang, dia boleh beri ataupun soalan-soalan dia boleh bagi dalam bentuk unit-unit lain. Contohnya kilometer per hour, mile per hour, mph, macam tu lah lain-lain punya ni.
Jadi kalau soalan kalau diberi dalam bentuk yang bukan unit SI, kita kena tukar dululah. Okay. Kita tukar dia SI meter per second dulu, and then baru kita solve problem kita tu lah. Okay, kalau tidak dia akan ada problem lah nanti kemudian hari semasa di ujung nanti lah nak kena adapun masa dalam proses kita solve problem, kita bercampur dengan unit-unit yang SI dengan bukan SI semua lah, jadi boleh akan jadi silap lah untuk kita punya jawapan tu. Kemudian kita ada istilah instantaneous speed, yang ni adalah laju seketika lah. Okay. Laju seketika ni laju pada waktu yang kita nak cerap kat situ lah. Walaupun kita bergerak daripada point A ke point B, contohnya daripada Kuala Lumpur nak ke Johor Bahru. Jadi laju yang kita tekan speedometer tu berbeza-beza lah. Okay, daripada rumah kita dengan laju kosong, kita tekan minyak, kita bergerak slowly naik lah dia punya speedometer tu sampai masuk highway, berbeza-beza lah laju dia kat situ. Jadi untuk instantaneous speed ni, laju seketika ni, laju di mana, di poin-poin yang mana yang kita nak tengok lah kat situ. Okay, ya. Jadi untuk keadaan ini dia kalau detail lagi perbincangan dia ada melibatkan graf-graf dia lah, graf-graf dia punya jarak dengan masa semua. Okay, daripada point A jarak berapa, masa berapa semua lah. Yang tu saya tak nak pergi detail lah. Okay. Kemudian kita ada speed, iaitu adalah laju purata lah. Kata adalah laju purata, maksud dia laju yang kita tadi berubah-ubah daripada KL ke Johor tu. Okay, just dia ambil masa, okay, laju dia yang berubah-ubah poin-poin tu, dia total dia kemudian dia bahagi dengan masa yang diambil. Contoh dia, ini rumus dia dah ni. Okay. Dia total distance, kemudian dia ambil. Contohnya, distance daripada KL ke Johor dalam 300 km bahagi dengan masa yang diambil tekan 3 jam macam tu lah. Okay, jadi dia dapat average speed. Apun kalau dia nak tahu kena speed dekat kawasan, kat poin-poin tertentu, okay, dia boleh ambil lah. Dia ada poin-poin tertentu, dalam interval yang tertentu, masa dia boleh ambil kat situ. Mungkin kita akan dapat instantaneous speed yang berbeza-beza lah. Okay, dekat poin-poin tertentu. Okay, yang ni contoh-contoh yang ni dah kita buat, jadi saya tak nak go through lah kat sini. Yang sebelum ni kita dah cover. Okay. Kemudian kita ada laju adalah vektor, okay, dan unit still sama. Okay, dia ada laju seragam, satu lagi istilah dia kita sebut adalah laju seragam ni. Maksud dia masuk highway, kita tekan, kita set dekat auto cruise katakan 110 km per jam sampai daripada point A sampai point B yang jauh, kita maintain dengan laju yang sama. Okay, kalau kita lihat dekat sini laju berubah dengan value yang sama. Okay, katakan kalau kita ada untuk situasi ni untuk constant velocity ni, dari segi speed, dari segi dia punya pecutan dia, acceleration dia adalah zero kat sini. Okay, untuk kalau diminta kira kalau ada situasi kereta bergerak daripada point A ke point B dengan laju awal dia 110, kalau A 110, diminta kita kira pecutan of course akan jadi kosong lah, sebab dia tak memecut langsung, dia hanya maintain laju saja. Macam tu lah. Kalau kita nak masuk dalam formula, okay, nanti kita tengoklah formula tu yang mana untuk formula yang paling simple sekali untuk pecutan, kita ada laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa lah kat sini. Ini kita dapat pecutan ni, macam tu. Jadi kalau laju akhir dia value dia 110, laju awal dia 110 juga, bahagi dengan masa apa pun, A dia akan jadi kosong kat sini. Okay, A akan jadi kosong. Macam tu lah. Jadi
Dengan kata lain, kita maintain laju yang constant, laju yang malar ataupun laju yang sama, dia punya conclusion dari segi pecutan dia adalah kosong lah. Dengan kata lain, dia tak membuat apa-apa pecutan kat sini. Tentu lah. Kecuali kalau laju akhir dia kat sini tinggi daripada laju awal. Contohnya laju akhir dia, dia tengah bawa relax 110, lepas tu dia nak cepatkan lagi, dia tekan minyak, dia pergi lagi 120 macam tu. Okay, daripada point B ada barrier dari segi laju, kita boleh dapat value lah 120 tolak dengan 110, kita bahagi dengan masa kat situ. Kita dapat value. Atas ada nombor, bawah ada nombor, A dia ada value. Okay, cumanya value ini bergantung pada value sama ada pecutan itu sama ada pecutan positif ataupun pecutan yang negatif. Ya, boleh ada situasi pecutan yang negatif apabila nilai V ini kecil daripada nilai U lah. Contohnya kita tekan brake lah. Ya, masa kita bergerak 110 km per jam, kemudian ada apa-apa di menghadang jalan, kita slow. Kita tekan brake. Jadi, boleh jadi ini 110, yang ni mungkin boleh jadi 80 macam tu. Terbalik. Okay. Laju awalnya katakan 110 macam tu. Laju akhir dia kita tekan brake 80 macam tu. Okay, jadi 80 tolak dengan 110 ada negatif 20 kat situ lah. Kita bahagi dengan masa, kita dapat negatif punya value. Jadi untuk situasi boleh ada positif ataupun negatif value. Untuk negatif value ni situasi yang mana kita tekan brake lah. Tekan brake. Untuk situasi value ni situasi yang mana kita tengah tekan pedal minyak. Itu dia punya cerita dia. Okay ya. Okay, masa kita tekan brake, nak berhenti ke, nak slow ke, kita akan dapat pecutan tu adalah negatif. Okay, semasa kita tekan minyak, pecutan itu akan jadi positif. Macam tu lah. Ambil analogi ini, pecutan yang positif, pecutan yang negatif, pecutan positif tambahlah kat sini ya. Laju semakin bertambah sebab kita tekan pedal minyak. Untuk pecutan yang negatif ni, laju semakin berkurang. Kita tekan brake. Macam tu lah. Jadi analogi dia mungkin kita boleh buat macam tu lah. Ataupun dalam situasi lain kalau kita nak tengok untuk gerakan yang menegak macam ni lah. Naik atas okay, dan turun bawah macam tu. Okay. Kita boleh ambil situasi bentuk macam ni lah. Kalau naik atas ni, kita baling objek atas, laju dia tu makin lama makin slow lah. Dan akhir sampai ke puncak ni, dia akan laju kosong lah. Dan dia akan turun bawah balik. Macam ni ya. Jadi, untuk situasi naik atas ni, kita sebut sebagai laju yang semakin berkurang lah. Laju yang semakin berkurang. Macam tu. Okay. Yang ini pula, contohnya situasi kita baling objek daripada tingkat 10 ke bangunan, kemudian sampai ke bawah. Ataupun kita tak baling, kita lepas dia objek tu. Daripada laju awal dia kosong, macam tu. Okay. Ke bawah ni laju dah tak kosong lah. Laju dia kita sebut kat sini adalah laju maksimum lah kat sini. Yang maksimum. Maksud dia yang paling tinggi sekali lah laju dia. Jadi untuk situasi ni, kita sebut sebagai gerakan laju yang semakin bertambah lah kat sini. Okay, kalau kita nak kaitkan untuk situasi ini, pecutan basically adalah constant punya pecutan lah, sebab dia due to the gravity punya pecutan, nilai dia G lah. Macam tu. G untuk ke bawah ni biasanya kita ambil G yang positif lah. Nanti saya cerita lah macam mana proses dia. Untuk situasi yang gerakan menegak ni, dia boleh solve problem menggunakan positif G dengan negatif G lah. Sebenarnya nanti kalau kita dah banyak cuba solve problem, kita nampak lah macam mana. Okay. Jadi yang ni dah sampai ke sini lah. Jadi kita pergi ke next slide. Acceleration. Okay, untuk formula acceleration, basically kalau untuk simple punya, A sama juga dengan V tolak U bahagi dengan T lah. Itu formula dia lah. Okay, ataupun
dalam bentuk yang lain disebut sebagai perbezaan laju bahagi dengan perbezaan masa ataupun perubahan masa macam tu. Delta V bahagi dengan delta T macam tu. Okay. Daripada point A dia ada hal laju tertentu dan masa tertentu, dekat point B pun dia ada hal laju dan masa tertentu. Jadi ataupun kalau kat sini T pada point 2 tolak dengan T pada point 1 macam tu. Yang ni pada point 2, ini pada point 1 macam tu lah. Okay. Dia punya perbezaan dia. Okay, dan sudah tentu untuk acceleration ini ia adalah kuantiti vektor lah. Vektor punya kuantiti sini. Okay, yang mana bila kita sebut kuantiti vektor, dia ada direction dengan dia ada value speed dia kat sini ya. Berapa. Okay. Yang ini yang acceleration ni basically kalau kita bincang dalam next topik nanti yang dia ada gerakan membulat, okay. Gerakan membulat untuk hal laju yang berubah-ubah dan hal laju seragam dan macam-macam. Tadi yang saya kata basic definition ya, point 2 tolak dengan point 1 macam tu lah. Dia jarak dia dan dia punya velocity dia basically macam ni lah. Okay. Kita rujuk pada point 1 point A dengan point B macam tu lah. Ataupun dalam contoh lain dia ada perbezaan macam tu lah. Okay. Dan juga kita ada pecutan macam ni yang saya sebut tadi. Ini contoh yang paling mudah sekali lah. Contoh dia sebab kita dekat sini mungkin kita tak ada masa untuk saya nak monitor. Kalau dekat kelas saya boleh tengok macam mana kita buat apa semua lah. Stop ni kita buat cuba jawab lah. Tapi dekat sini agak susah, jadi kita hanya ada beberapa example, kemudian ada contoh solution dia, kita cuba faham lah macam ni ya. Okay, itu yang paling mudah sekali lah. Kalau nak buat bagi masa kita nak tunggu untuk korang buat, mungkin tak betul-betul efektif lah kot kat sini ya. Just kita share terus, kita tengok macam mana. Okay, untuk example 1 ni contoh dia lah. Ada kereta bergerak di atas jalan raya dengan laju 13 meter per saat. Okay. Cuma pun dia tak sebut laju apa semua. Dengan unit ni kita dah tahu dah dia adalah laju lah. Okay. Dan accelerate. Maksud dia accelerate uniformly ya. Okay, kat sini accelerate ni ada dia memecut lah dengan kadar seragam kat sini ya. Dengan kadar yang seragam. Maksud dia akan dia mesti pecutan yang seragam lah, sama. Okay. Maksud dia daripada point A ni sampai ke point B ni dia bergerak, dia punya pecutan yang kita kira adalah seragam. Sungguh pun untuk point yang lain dekat sini mungkin pecutan dia dah berbeza lah, ikut sini lah last macam mana kan. Mungkin hal laju dia bukannya berkadar terus ke, mungkin dia ada mungkin dekat sini hal laju awal 10 macam tu lah. Lepas tu hal laju akhir 20. Okey, kalau hal laju dia yang dekat sini 30. Okey, kalau kita ambil masa yang sama, tekan 5 second kat sini. Ini 5 second. Pecutan still sama lah. Pecutan dekat sini sama, pecutan yang dekat sini pun value yang sama. Okay, point sini dengan point sini, point sini dengan point sini, sebab different dia 30 tolak 20, 10, 20 tolak 10 pun 10. Bagi dengan benda yang sama. Jadi, A dia still sama, kecuali lah kalau dekat sini 40. Okay, kalau 40 tolak 20, 20 bagi dengan 5 dah tak sama dengan ni. Okay, ya. Jadi, basically untuk acceleration uniform yang seragam ni diambil daripada portion ini ya. Portion ini seragam lah. Untuk portion ini seragam yang kat sini. Okay. Kalau nak tengok daripada ini sampai sini, dia seragam untuk sini ya. Okay, macam tu. Okay. Jadi untuk situasi ini diberikan pecutan dia 15 ni ya, pecutan dia accelerate for 15 second until it moving at 25 kat sini ya. Okay, maksud dia hal laju awal dia kita
kita extract siap-siap lah. Sebelum kita nak solve problem ni, kita kena extract dia. Okay, halaju awal dia berapa, halaju akhir dia berapa. Kemudian masa kat sini ada diberi, T ada dibagi kat sini, kita extract masuk siap-siap. Jadi what is the acceleration? Jadi 3 ni dah dapat. Ada satu lagi yang dia nak tanya lah berapa. Macam tu lah. At least untuk solve problem yang berbentuk begini, dia kena ada 4 benda lah. Dia akan 4 parameter yang kita kena ada, 1 parameter yang kita nak cari. Contohnya A ni lah. Macam tu. 1, 2, 3 dia bagi, 1 dia akan cari. Mesti ada 4. Kalau ada 3, 1 cari, memang tak boleh buat lah. Sebab formula rumus dia semua ada 4 punya parameter lah. Kalau kita tengok nanti lah. Okay, untuk situasi ini, okay, dia akan guna rumus yang sebelum ni lah. Saya lupa nak tunjuk rumus-rumus dia. Okay, sekejap lagi kita tengok rumus dia. Okay, maksud dia rumus yang tadi yang kita bincang tadi. Kita ada halaju akhir. Okay, please note dekat sini ada term yang saya copy paste ada V sama. Dia guna V. Dia differentiate V ni menggunakan 1 dengan 0. Maksud dia V kosong ni halaju awal. Dia sama dengan U lah sini. 1 ni sama juga dengan V. Okay, jadi jangan confuse lah nanti ya. Okay, please note lah. Kalau kat sini, kalau dalam buku-buku teks bahasa Inggeris, kebanyakannya dia guna V1 dengan V0 macam tu. Okay. Kalau buku bahasa Melayu banyak guna U dengan V macam tu lah. Okay. Okay, jadi nanti kita akan jumpa benda-benda V0, V1 ni. Kalau tengok V0 maksud dia U lah. Kalau V1 ni maksud dia V. Okay, yang ni melibatkan halaju awal lah. Yang sini adalah halaju akhir. Halaju akhir. Tentu lah. Okay. Jadi bila kita masukkan dia punya value, kita bahagi dengan 15, kita dapat 0.8 meter per second square. Macam tu lah. Okay. Dan kita tengok dekat sini, daripada A ni kita tahu bahawa pecutan ini adalah positif lah. Maksud dia tengah tekan minyak. Maksud dia lah macam tu. Okay. Laju dia semakin bertambah. Okay. Yang ni yang simple punya lah. Contoh yang kedua ni, contoh yang lain. Yang ini yang sebelum lecture yang sebelum ni lah yang kita dah bincang, tapi saya cuba highlight semula lah sebab dia agak simple punya soalan dan kita boleh apply lah menggunakan rumus. Kita ada kereta, satu lagi ada basikal lah. Kereta ni bergerak, halaju dia 60, kemudian naikkan halaju dia, tekan minyak dia 65. Okay. Dia mengambil masa selama 25 saat. Dan satu lagi kita ada basikal. Basikal bermula daripada rehat, rest lah. Kalau rest, halaju awalnya kosong dan bergerak dengan halaju 5 km per hour. Dalam masa 25 saat juga sama. Kalau dekat sini, kalau rasa kita tak boleh nampak, saya advise kita lukis lah dia punya gambar rajah. Okay. Kita lukis dulu gambar rajah tu. Lepas tu daripada situ kita extract kita punya maklumat. Contohnya halaju ni adalah halaju awal U. Ini adalah halaju akhir V. Dan ni adalah masa T. Apa yang dia nak kat sini? Acceleration. Yang mana satu produce acceleration yang paling besar lah kat sini. Sama ada kereta ataupun basikal ni. Okay, macam tu lah. Jadi kita cuba listkan dan kita extract maklumat ni, yang mana satu U, yang mana satu V, yang mana satu T. Kemudian bila kita list, at least kita kena ada 4 lah komponen kat sini ya. Ni 1, ni 2, ni 3. Yang keempat ni adalah dia nak cari kejutan dia. Apa? Macam tu lah. Okay, kalau tak ada 4 ni, memang tak boleh jalan lah. Tak ada jalan. Boleh sebenarnya kita solve problem, tapi dia complicated sikit lah. Sebabkan 2-3 persamaan kita nak kena settle.
Itu mungkin advance sikit lah. Okay. Dan melibatkan matematik lah. Kat sini kita ada persamaan serentak dua equation yang mana kita boleh solve problem tu. Okay. Untuk situasi ni, kita lukis, kita extract value dia, kemudian kita identify rumus mana kita nak pakai. Lepas tu kita boleh masukkan rumus. Kat sini kita gunakan rumus yang tadi ni. Kita masukkan value dan kita dapat. Dan akhirnya kita dapati tak ada mana-mana pun yang kata yang lebih besar. Dan dua-dua ni adalah sama. Yang ni saya kira nak tunjuk macam mana kita guna rumus lah. Tapi dalam jawapan akhirnya dalam bentuk unit SI lah. Jangan pakai unit ni lah. Unit ni lah. Dia bercampur-campur lah. Di unit hour dengan second pun macam lagi ni kita dah convert dalam bentuk meter per ni. Okay, convert siap-siap. Sebab meter per saat dekat sini pun ada saat. Jadi dekat sini dah bercampur-campur dan jawapan dia apa jawapannya yang ni lah. Okay, kita kena ubah dia dalam bentuk meter per saat. Okay, dalam bentuk unit SI. Okay, jadi apa yang kita duk buat guna rumus-rumus yang sebelum ni saya ada terangkan untuk linear motion. Kita ada 4 rumus yang banyak diguna lah. Yang mana berdasarkan kepada soalan lah. Okay. Dan kalau kita tengok yang dekat sini ni, dia mesti ada at least 4 lah. 4 komponen ataupun 4 parameter yang macam ni 1, 2, 3, 4 lah. Macam tu lah. Yang lain-lain pun sama 4. Okay. Jadi daripada situ kita akan senaraikan data-data yang diberi. Lepas tu kita daripada rumus yang mana yang bersesuaian. Kalau macam dia nak cari jarak S. Dekat sini ada 3 rumus yang melibatkan jarak. Ni rumus nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay. Jadi terpulang pada data yang diberi lah. Ada yang tak melibatkan pecutan pun ada kalau untuk nak cari jarak. Contohnya rumus nombor 3 ni. Kalau pecutan dia tak beri, kalau dia berikan laju awal, akhir dan masa. Boleh lah kira guna rumus 3. Macam tu lah. Kalau dia tak bagi masa, nak cari jarak, boleh guna rumus 4. Rumus 4 ni tak ada masa T dia. Macam tu lah. Okay. Jadi yang pentingnya kita kena ingat rumus ni. Lepas tu kita kena parameter yang dia nak cari ya. Lepas tu kita solve problem. Okay, selepas kita extract value. Okay. Jadi yang ini rumus-rumus ni kena ingatlah dia melibatkan pecutan yang A ni ya. Pecutan dia kita sebut sebagai constant acceleration. Okay. Pecutan yang seragam lah maksud dia sama. Okay. Kalau tak seragam ni, okay, kalau tak seragam itu lagi complicated lah. Maksud dia dalam setiap titik-titik tu tak seragam tapi dia nak ambil kira untuk keseluruhan gerakan tu. Yang tu dah melibatkan calculus, dia melibatkan numerical method komputer punya melibatkan matematik yang lain lah. Contohnya dia kena ada calculus punya matematik punya approach lah kat situ lah. Kalau kita sebut calculus, ada melibatkan pembezaan dengan differentiation dengan integration tu proses dia. Okay, jadi lebih kompleks lah kat situ lah. Okay. Tapi untuk sini kita just tackle untuk constant acceleration dia. Okay, ini contoh lain yang mana dekat sini kita ada situasi kita ada kereta bergerak daripada rehat kat sini ya. Rehat. Kemudian dia memecut garis lurus apa nilai kat sini ya. Sebanyak pecutannya dibuat 1.6 meter per second untuk soalan dia what is the final speed. Final speed ni kita nak cari laju akhir ya kat sini. Pecutan ada, masa pun ada. Jadi complete dah 4 ni kita ada. Jadi kita buat selection dia daripada kita punya
rumus 4 tu. Okay. Jadi biasanya kalau tak nampak, kita lukis dulu lah. A ni macam ni lah, halajur awal dia kosong, halajur akhir dia kita nak cari, pecutan diberi, masa diberi ni. Okay, untuk situasi B ni, daripada start ada daripada V ada value kat sini, dia tekan break sampai kosong berhenti. Berapa pecutan dia kat sini? Macam tu lah. Okay, tapi kalau ikutkan data yang sama ni, pecutan dia still sama 1.6 lah kalau tengok. Okay. Yang ni kosong, ni ada value, ni kosong. Kalau pecutan nak kira V tolak U bagi dengan T tu. Okay. Untuk sini kita dapat value yang sama lah. Cumanya negatif saja. Macam tu lah. Okay. Untuk A, kita guna rumus. Okay. Untuk tu, kita gunakan rumus nombor 1. Okay. Untuk dapatkan dia punya V dia. Yang mana halajur awal dia kosong, pecutan dia 1.6, masa dia 10. Jadi kita dapat 16. Macam tu. Okay, untuk ini, kita guna rumus yang saya okay, dan masukkan data dan kita dapat negatif 16. Sebab dia tekan break lah, kita dapat pecutan negatif. Ataupun kita disebut sebagai bahasa Melayu, kalau bahasa Inggerisnya deceleration lah. Kalau bahasa Melayunya disebut pecutan apa sebut? Pecutan. Pecutan ataupun awal pecutan. Macam tu lah. Okay. Saya ingat lah. Okay, macam tu. Okay lah. Jadi untuk ni, dia ada yang kita saya nak bagi kita faham dululah dia punya proses soalan dan juga dia punya pemilihan rumus tu. Okay. Nanti kita akan jumpa soalan-soalan yang pelik-pelik lagi lah. Yang mana macam-macam ni yang kita akan jumpa dan lebih complicated lah. Dekat sini, untuk nak jumpa soalan macam-macam tu, kita kena cuba usaha cari soalan-soalan lah. Ada soalan yang saya bagi dalam lecture note tu ada, boleh cuba jawab. Okay. Dan boleh cari dekat online pun ada, jawapan pun ada kat situ. Jadi kita cuba faham lah dia punya trik-trik dia kat mana. Okay. Cumanya kita boleh faham apa yang soalan tu, kita boleh extract dia, kemudian kita terjemah dalam bentuk nombor lah. Lepas bukan rumus, lepas tu kira. Okay. Untuk slide yang ni pula, yang saya sebut tadi, rumus-rumus yang berkenaan ni, kalau kita tengok kalau rumus nombor 1 ni, okay, dia tak ada S lah. Itu lah. Jadi 4 ni ada. Semua ni ada lah. Dia mesti ada 4 lah kat sini. Okay. Rumus yang nombor 2, dia tak ada V lah kat sini. Dia yang lain semua ada. Rumus nombor 3, dia tak ada A. Okay. Cumanya kita buat selection lah yang mana yang bersesuaian kat situ. Jadi kalau ada soalan-soalan yang macam A, B, C, D macam tu lah, mungkin soalan pertama dia nak cari V, lepas tu dia nak cari S macam tu lah. Okay. Jadi bila kita boleh solve problem yang dapat V kat V ni boleh guna. Jadi instead of kita ada data U, A dengan T kat sini, kita dah boleh dapat V kat situ. Dah 4 lah. Daripada V4 ni kita boleh dapat S. Macam tu lah. Okay, S. Okay, bila dapat V kat sini, maksud dia kita data kita ada 4. 1, 2, 3, ada 4 data. Bila ada 4 data, untuk dapatkan S, boleh mana-mana rumus nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 ni, mana-mana rumus kita nak pakai pun boleh lah. Sebab data tu dah complete. Kita masuk value, kita dapat. Katakan nak pakai rumus nombor 2 ni, T dah ada, A dah ada, U dah ada. Guna rumus ni dapat jawapan yang sama menggunakan rumus ni. Okay, dan juga rumus ni. Tak ada masalah kat situ. Okay, cumanya kalau kita solve guna rumus nombor 2 dapat jawapan, katakan dapat jawapan 10 katakan lah.
meter. Atau kita guna rumus nombor 3, atakan kawan kita yang lain solve guna rumus nombor 3. Dapat lain, 5 katakan. Macam tu lah. Ini soalan tu mungkin something wrong lah kat situ. Something wrong lah. Dia tak kena. Mungkin soalan tu salah lah. Semasa proses dia tak ambil kira, mungkin dia buat soalan tu tanpa dia jawab dulu lah. Mungkin ada kesilapan kat mana-mana lah. Sepatutnya bila kita jawab guna rumus nombor 2, 3, 4, guna S yang sama ni, still dapat jawapan yang sama. Macam tu lah. Okey lah, yang ni kat sini. Okey, kita tekan pula. Okey, next. Okey, kita ada equation of linear motion. Okey, yang ini yang baru kita nak masuk untuk free fall lah. Untuk free fall yang mana yang sebelum ni kita ada cerita berkenaan gerakan linear ni. Sebenarnya kita boleh apply untuk gerakan untuk jatuh bebas ataupun gerakan menegak lah kat sini. Okey, biasanya untuk gerakan menegak ni rumus dia ada sikit lain, yang mana sebelum ni kita guna A, pecutan yang constant. Untuk gerakan yang menegak ni kita ganti dengan gravity lah. Okay, dengan value negatif kat sini. Dia tukar dia jadi negatif kat sini. Okay, yang mana ada G ni, dia value dia adalah negatif. Okay. Saya ada sikit jadi soalan. Dekat sini. Ya. Vs dan V kuasa 2 itu dia merujuk kepada apa? Soalan mana? Rumus yang mana? Yang huruf V, S dan V kuasa 2 itu dia merujuk kepada apa? V. Adakah V itu velocity? V velocity lah. Laju akhir. S ni jarak. Sesaran. Ni dikira jarak lah, jarak kat sini. Distance. Distance. Ni distance. V kuasa 2? V kuasa 2, halaju dia 2 kali lah. Halaju darab halaju. U halaju awal, halaju akhir darab halaju akhir. Ni U kuasa 2 ni, halaju awal darab dengan halaju awal. Ada 2 kali. Okey. Macam tu lah. Ini rumus ni. Rumus ni saya tak cerita macam mana dia muncul lah. Okay. Saya tak cerita macam mana dia keluar rumus-rumus ni semua. Okay. Sebab peringkat-peringkat tinggi lah baru dia orang faham macam mana dia boleh buktikan rumus-rumus macam ni. Untuk rumus peringkat diploma ni kita expose dengan rumus, lepas tu kita guna rumus lah. Macam tu. Okay. Jadi untuk muncul rumus ni daripada rumus-rumus yang simple, sebenarnya dia agak complicated lah, dan last kali dia akan jumpa rumus macam ni. Okay, kita hanya guna saja rumus ni. Okay. Dan untuk penerangan berkenaan dengan rumus ni macam mana dia keluar, dia melibatkan ilmu kalkulus lah. Integration dengan differentiation lah. Kalau saya cerita terlopong lah nanti semua lah. Jadi untuk situasi ni, just kita tahu rumus ni ada dan kita boleh guna dalam soalan lah. Dalam soalan yang diberi, kita boleh pakai. Okay, yang U adalah halaju akhir, V halaju akhir, U adalah halaju awal, A pecutan, T masa, S ini adalah jarak. Okay. Kalau nak detail lagi, dia ni ada pecahan dia lagi. Dia ada halaju akhir, situasi dia V2, dia akan tolak dengan V1. Ni detail lah. Kalau U awal, dia ada U2 tolak dengan U1. Ni maksud dia U2, U1 ni situasi, katakan objek bermula daripada poin ni, bergerak ke poin ni lah.
Kalau dia bergerak daripada point kosong, okay, dan bergerak sampai katakan 30 meter macam tu, okay, yang dekat sini kosong. Kalau dekat sini dia ada jarak dia lagi ya, different. Jarak sini relatif dengan jarak ni. Jadi dia ada V2, V1, U2, U1. Dan A ni pula dia ada A2 tolak 1. T pula dia ada T2 tolak T1. Okay. Setiap titik-titik yang ada ni semua ni, semuanya ada. Kalau saya nak ambil titik ni ya, titik ni satu dengan titik ni satu. Titik ni ada halaju awal, titik ni ada halaju akhir. Titik ni ada titik ni halaju masa T1 kat sini, dekat sini ada masa T2 macam tu lah. Okay, dia punya analogi dia lah kat situ. Yang ni pun sama, sesaran ni. Kalau kita mula dekat sini, sesaran buat dah value dia kat sini. Kalau ini start kosong lah, okay, dia dah ada buat value kat sini. Mungkin dekat sini 5 macam tu lah. Okay, jadi S kat sini dia boleh S2 tolak dengan S2. Okay, kalau kita nak ambil daripada sini ke sini, sini mungkin katakan kita ada 20 lah katakan. 20 tolak dengan 5 kat situ. Itu lebih detail lagi lah maksud dia. Kalau cerita detail yang macam ni mungkin kita tak boleh nak hadam lah. Maksud dia kita start dengan bukannya apa ni kita sebut sebagai displacement lah. Yang ni bukan displacement. Boleh ambil sebagai displacement ataupun tak. Bergantung pada situasi reference point kita lah. Kalau kita nak mula dekat sini, kita nak kata dia sebagai value kosong dan soalan tu terus dibagi value jarak daripada sini ke sini. Kan, jarak daripada sini ke sini, dia terus siap-siap bagi lah. Maksud dia bagi 25 tolak 20 tolak 5, dia bagi 15 terus. Macam tu. Okay, ya. Tapi kalau untuk advance punya calculation, dia sepatutnya dia yang macam saya tulis ni lah. Yang ni ada value ni semua. Okay, yang itu baru complete punya apa ni equation yang melibatkan reference point ni dekat kosong. Okay. Yang ni baru kita akan munculnya laju negatif, laju positif nanti kat situ. Saran apa semua tu. Sebab gerakan atas dan bawah kita pergi saya lukis kat sini ya, gerakan atas dan bawah. Okay, dia ada reference point dia. Okay, kalau katakan reference point dia dekat sini sebagai paksi X dia. Okay, ni X. Dia ada gerakan yang saya tunjuk gerakan ni. Okay, ya. Dia ada gerakan okay, saya tunjuk lain lah. Okay. Okay, gerakan atas bawah, dia reference point dia pada paksi X. Okay, untuk gerakan ke atas ni, kalau ada satu lagi gerakan dekat tebing macam ni, dia baling objek naik, objek tu jatuh kan tu. Okay, kalau ini dia start dia baling, ini reference point dia dekat sini kita sebut sebagai X lah. Yang atas ni Y. Yang ni Y. Okay ya, dia nak cerita sikit-sikit lah. Okay, gerakan dia boleh ada naik, ada positif. Dia turun bawah ni positif, dia turun bawah ni dia negatif kat sini. Tengok sebab tu dia ada positif, dia ada negatif. Yang ni pun sama. Kalau yang ni tak ada masalah sebab gerakan atas dan bawah dalam positif. Okay, dalam situasi ni dia ada positif, dia ada negatif. Untuk pecutan, untuk velocity, untuk sesaran, semua ada value. Untuk gerakan ini semua ada value positif, ada value negatif. Ambil gravity dia negatif lah, dia tak sama macam ni. Gravity dia, acceleration dia ambil positif lah. Acceleration yang positif. Sebab gerakan ni dia ada dua arah, atas dan bawah. Macam tu lah, sebab dia ada positif, ada negatif. Bila kita guna negatif ini, value-value yang macam nilai V, A dan juga S ni, dia akan terus keluar. Jawapan sama ada, kalau jawapan negatif, dia keluar negatif. Jawapan positif, dia keluar positif lah. Maksud dia kalau dia negatif, kita tahu dia arah dia turun bawah macam tu lah.
ataupun atas, macam dia boleh tengok. Okay. Kita boleh solve problem ni guna positif juga, dengan ambil kira yang tadi awal-awal tadi saya ada cerita berkenaan dengan objek. Kalau macam objek bila kita tekan minyak, laju dia bertambah, pecutan dia positif. Kalau objek kita tekan brake, laju dia berkurang, pecutan dia negatif. Untuk situasi gerakan free fall ni, kita boleh guna rumus untuk positif. Pada masa objek jatuh bawah, kita boleh guna positif. Sebab objek bila jatuh ke bawah, laju dia semakin bertambah. Jadi pecutan dia positif. Sebab tu kita boleh guna positif. Untuk situasi kita baling objek naik atas, kita split gerakan tu. Gerakan kalau naik, ada dua gerakan naik dan turun, kita pecah dua. Satu naik, kita ambil graviti jadi negatif. Bila dia turun, kita ambil graviti dia positif. Macam tu. Sebab dia turun, laju dia semakin bertambah. Pecutan of course positif lah. Macam tu. Tapi kalau situasi melibatkan soalan yang ada gerakan naik dan turun, kita kena guna negatif ni. Kalau macam saya ada soalan objek tu saya lepas daripada suatu ketinggian, dia lepas jatuh ke bawah. Yang mana quadratic equation ni adalah satu tools untuk kita guna, yang mana dia melibatkan matematik, misalnya matematik quadratic, yang kalau kita jumpa soalan yang berbentuk begini, kita kena buat seperti mana, sama macam quadratic equation yang ni quadratic equation yang berbentuk begini, yang mana dia ada AX kuasa 2 campur BX campur C sama juga dengan kosong. Yang ini situasi ni kita kena cuba buat bagi sama macam equation umum dia, yang mana 0.8 ni adalah A, ini adalah A, 2 ni adalah B, dan negatif 20 kat sini adalah C. Sebab C dia ada positif, jadi ada negatif kat sini, kena ambil kira negatif. Jadi dah masukkan ke dalam equation ini, kita solve dia, kita akan dapat dua nilai. Sebab dia ada T kuasa 2, kita solve, kita akan dapat nilai yang pertama positif, nilai yang kedua akan ada nilai negatif kat sini. Dan nilai negatif ni kita boleh buang lah, sebab masa tak logik negatif, dan masa akan sentiasa positif kat sini. Iaitu kalau kita jumpa sama gerakan rumus yang melibatkan masa T, melibatkan T kat sini. Ada macam-macam soalan, dan nanti awak nanti ada masa boleh selesaikan guna rumus ini. Untuk gerakan free fall, contoh-contoh yang berbentuk macam ni sama ada kita lontar objek naik atas turun bawah, ataupun objek kita lempar ke bawah, ataupun free fall biasa. Tapi untuk situasi free fall ni, kita dia sebenarnya bila free fall, dia ada geseran udara kat sini untuk orang tu dia tak jatuh secara macam secara mendadak. Dalam free fall basically dalam keadaan ideal dalam keadaan ideal biasanya dalam keadaan ideal ni kita formula kita ni valid untuk apabila objek itu tak ada geseran udara maksud dia. Rumus-rumus yang kita pakai ni, kita tak ambil geseran udara. Daya tolakan ke atas disebut Jadi objek tu dia tak jatuh. Macam kita buat eksperimen batu dengan kain macam bulu burung macam tu bulu burung kita lepas daripada satu ketinggian sebab ada geseran udara, bulu burung tu dia lambat jatuh macam tu situasi dia. Dalam situasi yang ideal, biasanya dia akan buat eksperimen dalam vacuum pernah tengok kan, dalam vacuum dia buat eksperimen, dia lepaskan besi dengan kain macam bulu burung kat situ. Kalau dalam vacuum buat eksperimen, dua-dua jatuh dalam masa yang sama maksud dia. Disebabkan dalam vacuum tak ada udara, jadi untuk eksperimen ataupun untuk equation yang kita ambil kira dalam keadaan ideal maksud dia dalam keadaan vacuum. Jadi kalau melibatkan gerakan-gerakan yang bentuk macam ni
kalau yang sebenarnya kita kena ambil kira daya tolakan daripada geseran dan juga daya tolakan daripada angin-angin lah. Yang mana dia tak jatuh secara cepat lah. Jadi yang ini free fall, objek atas dan turun bawah macam tu lah. Jadi untuk free fall ni, untuk settle problem dia, kita guna rumus melibatkan negatif G. Kat situ lah. Kalau kita kena faham konsep free fall ni lah. Untuk free fall, objek kalau daripada atas jatuh ke bawah, hal laju dia semakin bertambah lah. Dan masa dia akan meningkat lah. Kalau kita tengok contoh yang ada kat sini, hal laju daripada katakan kita boleh lepaskan objek jatuh ke bawah ataupun kita boleh baling dia turun. Kalau lepaskan objek jatuh ke bawah, hal laju awal dia mesti kosong lah. Dan hal laju dia semakin meningkat. 0.981 sampailah jatuh ke bawah. Sebelum dia sampai bawah ni, sebelum dia cecah tanah ni, hal laju dia kita sebut sebagai hal laju yang maksimum lah kat situ. Kalau dia dah hit tanah ni, hal laju dia akan jadi kosong lah. Doktor, G kalau daripada objek daripada atas ke bawah memang G dia akan jadi negatif. Kalau untuk situasi dia turun bawah ni, untuk satu arah ni, awak ambil G dia sebagai positif lah. Oh, G positif. G positif. Kalau gerakan satu arah saja lah. Gerakan satu arah. So kalau dia kata dia ada macam dua arah, macam dia melantun balik, dia akan jadi negatif ke atau still positif lagi? Yang melantun ni, kalau dia melantun naik atas ni, yang ni dalam kategori lain lah. Yang ni bukan dalam free fall. Yang di atas bawah ni, masa kita baling dia naik atas, dia turun bawah. Yang ni boleh guna negatif. Dia negatif lah. Macam tu. Kalau dia hit ground ni, dia patah balik, dia ni dah macam-macam cerita lah kat sini. Dia ada momentum lah, dia ada loss of energy macam-macam kat sini. Dia tak kira macam tu. Untuk ni gerakan yang naik atas dan gerakan turun. Kalau dia split, ada gerakan naik atas saja, kalau soalan dia cerita pasal naik atas saja dan dia tak ada mention pasal dia turun bawah, awak boleh ambil G negatif. Kalau dia mention gerakan objek yang turun bawah saja, ambil G positif. Kalau mention ada melibatkan gerakan atas dan bawah, ambil G negatif. Macam tu lah. Tapi kalau nak play safe, ambil G negatif je. Tapi awak kena faham dari segi koordinat lah. Maksud dia kalau dia lempar daripada sini, kalau dia naik dan turun, macam tu, kawasan ni kawasan negatif lah. Macam tu. Kawasan yang bawah ni negatif. Yang ni kalau awak guna negatif, kalau gerakan ke bawah, objek ke bawah ni V dia automatik negatif. Macam tu. Kalau ambil G ni. Sebab dia ke bawah tu negatif. Untuk coordinate system. Macam tu lah. Macam ni lah. Kalau kita ada melibatkan objek yang velocity dia atas dan bawah, dia sampai peak, dia akan jatuh balik kan. Dia recommend kalau kita boleh split dua, kita boleh guna positif negatif lah. Kalau tak nak, kita boleh guna G yang negatif saja. Terus masuk dalam tu. Tapi awak kena ambil kira dia punya displacement lah. Maksud dia sesaran dia tu kena tolak lah. Ada tolak. Sebab kita tak sempat nak tengok satu-satu dia punya contoh-contoh soalan tu. Saya ada bagi jawapan-jawapan dia. Nanti korang go through tengok macam mana dia solve problem tu. Jadi untuk free fall, dia naik atas dan turun, dan tengok dia hal laju dia semakin bertambah. Kalau dia naik atas, hal laju dia semakin kurang lah. Dan dekat sini maklumat yang kita boleh dapat, yang pertama sekali kita boleh dapat tinggi maksimum kat sini. Masa dia baling tu, tinggi maksimum. H, dia sebut H max lah kat sini. H max. Pada tinggi, dia guna istilah dia tak sebut pun gravity 9.81 yang orang kena tahu dah lah. Kalau untuk solve problem ni, gravity dia tak sebut. Automatik dia akan kita kena ingat lah, dia akan melibatkan gravity 9.81 lah.
dan dia boleh sebut dekat sini berapa masa yang dia ambil untuk objek naik sampai tinggi tu, ataupun berapa halaju dia. Untuk situasi ni, kalau untuk tinggi maksimum automatik, halaju akhir dia V dia kosong. Okay, ya. Halaju akhir dia kosong kat sini. Dia tak ada, dia dekat puncak yang paling tinggi sekali halaju dia dah tak ada. Bila halaju dia tak ada, akan start nak turun lah. Okay. Bila start turun bawah, halaju dia akan bertambah lah kat situ. Okay, ya, kena faham lah. Dekat bawah dia baling ni, dekat tangan orang ni, untuk objek naik atas, dia mesti ada halaju. Okay, halaju dia bukan kosong dekat tangan ni. Okay. Kecuali lah kalau dia baling naik atas, lepas tu dia tangkap. Okay, dia tangkap halaju akhir tu kosong lah. Okay, sebab objek tu dah tak bergerak lah. Semasa dia nak bergerak ke atas, dia mesti ada halaju. Halaju dia dekat kawasan sini adalah halaju yang paling tinggi sekali lah kat sini. Okay, tentu. Ataupun kalau objek ni dia boleh tanya, dia boleh turun sampai bawah lah. Mungkin dekat bawah ni ada sungai ke apa. Sebelum dia hit sungai tu, halaju dia berapa kat sini. Dia mesti ada. Kat sini dia sebut halaju maksimum juga lah kat sini. Sebelum dia hit. Okay, ya. Jadi yang kena ingat, pada poin paling tinggi sekali, puncak yang paling tinggi sekali, dia punya halaju dia dekat sini adalah halaju yang kosong lah. Halaju kosong. Okay, pada tinggi maksimum, dan masa dia dekat sini ya. Kalau untuk masa, kalau kita baling objek naik sampai poin paling tinggi dan dia turun balik pada tangan kita tangkap tu, masa tu just darab 2 lah maksudnya. Kalau awak kira masa daripada poin ni sampai poin paling tinggi sekali dekat sini, okay, awak kira masa awak dapat kira sama juga dengan 2 second macam tu. Masa dia poin paling tinggi turun balik, bila kita tangkap objek itu, masa dia pun sama 2 second. Macam tu lah. Okay, untuk kira, dia boleh tanya perjalanan bola tersebut semasa naik dan turun. Okay, istilah dia, semasa dia naik dan turun, berapa masa. Awak kira untuk perjalanan naik atas, lepas tu awak darab dengan 2. Okay, so macam tu lah kita buat. Okay. Itu paling simple sekali lah. Okay. Bila situasi yang mana bila dia start jatuh, halaju dia kosong, dia akan halaju semakin lama semakin bertambah lah sampai dia sebelum dia cecah tanah, kita sebut kat sini halaju yang maksimum. Okay, maksimum. Okay, dia boleh ada 2 keadaan lah. Sama ada kita tangkap balik dekat tangan, maksud dia halaju dia maksimum dekat tangan lah sebelum dia berhenti kat tangan, ataupun situasi yang mana dia lempar, dia jatuh ke bawah lagi. Mungkin dia baling daripada dalam perigi ke kan, maksud macam tu lah. Kalau kita lambung objek dan jatuh dalam perigi, kat bawah lagi, macam tu. Okay, ya. Untuk situasi ini, yang seperti saya sebut tadi, kalau awak boleh split 2, satu situasi naik atas guna G negatif, untuk satu dia turun bawah untuk awak ambil G positif. Itu awak akan dapat value V dia akan dapat solid semua positif. Okay. Direction tu kita dah set macam tu lah. Okay. Tapi kalau awak tak tahu macam mana, melibatkan displacement dan lain-lain, melibatkan arah lah, sebab dia 2 atas dan bawah, kita boleh solve sekali jalan. Maksud dia guna G yang negatif. Okay. Tapi kita kena ambil kira displacement dan lain-lain lagi. Contoh dia yang dekat sini, contoh dia mana lah sebelum ni. Ni sebelum ni apa, yang ni gerakan ni. Contoh dia, kat belakang sekali lah. Nanti saya tunjuk lah. Okay. Jadi yang ni paling simple sekali lah. Contoh yang simple sekali penggunaan objek rumus dia, kita ada objek release from rest. Maksud dia pegang objek tu, dia lepas je daripada satu ketinggian, gravity dia bagi kat sini 9.81. Lepas tu dia nak, yang pertama sekali nak cari velocity. Halaju, ini halaju akhir lah. Okay.
Okay, dan juga distance travel. Ya, yang ni saya lukis gambar dia, bentuk dia macam ni lah. Pada kedudukan awal dia kat sini, kita katakan satu ketinggian kat sini, sebab kita tak tahu ketinggian dia berapa, sebab dia suruh cari ya, ketinggian tu. Yang ni. Okay. Jadi kita ada kat sini laju awal dia kosong, graviti 9.81, saya ambil positif sebab objek tu turun bawah, sebab dia satu arah saja. Jadi saya ambil G positif. Masa dia bagi 4 saat, mungkin dekat sini lah dia duduk. Saya tak tahu dekat sini ke, dekat mana ke, jadi saya assume dia dekat sini. Tapi bila dia duduk dekat sini, dia mesti ada laju akhir dia kat sini berapa dan jarak yang dibuat daripada sini ke sini. Okay. Jadi untuk solve problem ni, saya solve satu-satu lah yang diminta. First kali, velocity lah, laju akhir. Saya guna rumus yang pertama. Okay, saya pakai positif lah sebab saya dah tahu direction dia. Sebab laju semakin bertambah, gravity dia, acceleration dia mesti positif. Saya ganti-ganti masuk, saya dapat V dia positif lah, V dia positif. Okay. Kalau awak nak solve problem ni guna yang G negatif, awak akan dapat value yang dekat sini negatif lah. Okay. Sebab value yang negatif ni kalau ikut koordinat sistem, dia nilai value yang kawasan bawah ni value dia negatif. Logik lah. Kalau untuk vektor, biasa dia orang pakai macam tu lah untuk vektor. Once kalau value dia negatif, kita tahu direction dia terbalik lah. Macam tu lah. Macam yang kita buat horizontal motion, gerakan mendatar, yang sebelah sini laju dia positif, kan? Ambil. Tapi kalau objek tu arah sini, laju dia automatik negatif lah. Dia terbalik. Macam tu lah. Okay, yang itu kalau dalam momentum apa semua nanti kita jumpa. Laju terbalik ni, kalau negatif, kita tahu dia rebound sebalik lah. Positif arah kanan lah macam tu. Okay, untuk situasi ni, kalau awak nak solve problem guna positif, awak dapat positif lah. Memang laju confirm positif. Tapi kalau awak nak guna yang negatif, dia ambil kira dia punya vektor. Maksud dia akan muncul jawapan negatif, arah dia mesti ke bawah. Okay, dia tahu akan ke bawah. Okay, untuk distance, once kita dah dapat value V ni, kita dah complete 4 parameter yang kita tahu. Bila 4 parameter yang kita tahu, kita boleh solve untuk distance guna equation 1, 2 dan 3. Bila once nak guna equation mana-mana pun boleh, dan jawapan mesti dah sama. Macam tu lah. Okay. Macam tu. Okay, yang ni yang simple punya lah. Untuk gerakan yang ke atas pun boleh bagi soalan benda yang sama lah. Cumanya kita kita biasakan dulu yang simple lah. Kalau bagi soalan yang complicated pun nanti rasa macam tak boleh nak masuk lah kan. Kita buat yang simple dulu. Tapi ada contoh-contoh yang belakang-belakang nanti tu, nanti korang go through lah, tengok dia punya macam mana solve problem dia. Ada yang melibatkan gerakan atas dan bawah. Okay, contoh dia macam ni lah. Kita baling objek ni atas sampai sini. Dekat sini berapa masa dia? Dia berapa? Macam tu lah. Dia bagi data-data tu sampai kat sini berapa? Berapa dia punya tinggi kat sini? Ini gerakan dua arah macam tu. Ya. Itu contoh dia. Okay, last kali kita masuk projection lah. 10 minit macam tu lah. Kita cover lah. Okay, projection ni sebenarnya sebab tadi kita dah tergendala sebentar sebab dengan kita dia restart semula kan. Jadi dah habis masa 10 minit macam tu. Jadi yang ni mungkin next week kita cuba detail sikit lah kerana projectile motion. Jadi projectile motion ni gerakan paksi X, paksi Y lah. Gerakan macam kita lontar objek lah. Dia ada macam curve lah. Dia ada curve dia macam tu. Dan situasi-situasi ni lebih kurang macam ni lah. Kita boleh ada cannon punya, kita nak tembak daripada sasaran. Yang ni untuk 2D saja lah. Untuk 3D complicated lah. Kita hanya cover 2D. Dan gerakan yang popular yang bentuk macam ni lah. Bentuk yang maksud dia bila dia launch objek daripada data yang sama lah, daripada ketinggian yang sama, dia tu jatuh pada ni. Yang ini kita boleh ada beberapa rumus yang boleh kita generate rumus lah daripada simplify punya rumus-rumus yang berkenaan lah. Dia macam rumus yang tadi tu, yang 4, 1, 2, 3, 4 tu. Yang ada yang tanya yang V kuasa 2 muncul macam mana kan.
Yang tu saya tak nak cerita lah. Kalau nanti kalau nak tahu, saya boleh bagi tahu. Untuk situasi ni, dia boleh ada macam ni. Dia boleh ada macam basketball punya tu lah. Basketball. Dan semua kita boleh apply benda yang sama. Tapi yang penting, bila lontar je objek, sebab dia lontar objek bukannya garis lurus lah, gerakan tu berlengkung. Dan kalau kita tengok portion-portion untuk gerakan itu, kita boleh tengok dia macam satu point macam bentuk segitiga lah macam ni. Segitiga dia. Jadi dia bentuk segitiga macam tu lah. Yang mana dia ada sudut lontaran dia, berapa darjah. Juga laju awal dia. V dia sama juga dengan berapa kat sini. Dia menyebabkan dua arah paksi X, paksi Y, dia akan komponen lah. Komponen X, komponen Y. Bila dia menjadi komponen, kena ingat balik lah dalam sebelum ni, dalam chapter yang pertama, kita ada menyebabkan vektor lah, ada komponen dia lah, laju dengan daya. Jadi melibatkan segitiga ni, kita guna teorem Pythagoras lah untuk dapatkan komponen dia. Untuk X punya value, kita ada Vx lah. Untuk Y punya value, kita ada Vy lah macam tu. Untuk dapatkan Vx, kita guna V cos theta lah. Kalau Vy, V sin theta. Yang ini yang tadi, yang saya awal-awal tadi yang saya beritahu, ada yang guna V0, ada yang guna U lah. Yang ini saya ambil daripada internet, saya paste lah sebab banyak buku maksud dia guna V0 lah. V0 dengan V1 macam tu. Kalau kita ada pakai istilah V0 ni sama juga dengan U, V sama juga dengan V. Macam tu lah. Ini laju awal lah V0. Macam tu. Jadi untuk dapatkan komponen V0 X lah dekat sini lah. Yang ni sama juga dengan V0 X punya. Yang ni V0 Y. Yang ni V0 Y. Ataupun yang ni UX, yang ni UY. Macam tu lah. Jadi once value dia katakan dia pergi lah. Cannon ditembak, meriam ditembak ni, dia punya peluru dia pada sudut tertentu dengan laju katakan 2000 ke 1000 ke meter per second macam tu kan, dia gerak. Jadi benda ni kita kena pecahkan kepada dua. Jadi kalau kita tengok dekat sini, a lot of way gerakan ni value. Kalau ambil point dekat sini, dia ada nilai Y dia ada nilai X dia kat sini. Point dekat sini dia ada nilai Y dia ada nilai X dia kat sini. Sini pun sama, dia ada X, dia ada yang ni dia tak boleh naik atas lah. Dia turun lah kat sini, dia turun. Tentu. Yang ni ke sini, yang ni turun. Y dia turun lah. Kalau kita tengok dekat sini, untuk X dia ada positif saja ke kanan lah. Untuk Y dia ada atas dan bawah. Dia punya ni. Dia kombinasi ya. Untuk X punya gerakan dia ke kanan saja, dia positif saja. Untuk Y dia ada ke atas. Kalau kita nak untuk situasi ini, sebab melibatkan koordinat, untuk ke atas dia ambil positif, ke bawah dia ambil negatif. Macam tu lah. Situasi ini. Nanti kita tengok macam mana. Sebab yang ni agak complicated sikit lah untuk kita terangkan lah. Tapi basically untuk keadaan ini, untuk projectile motion, satu